من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ke dah tengah hari ini, pukul 11 pagi lagi, masih pagi lagi. Pada pagi ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat-nikmat kesihatan, nikmat iman, Islam, keamanan, keselamatan, waktu kelapangan. Mudah-mudahan dengannya kita dapat mengisi dengan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita. Salah satunya adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu Taala. Kita mengenal ilmu halal dan haram, ilmu bagaimana untuk kita nak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Taala secara yang betul dan diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan mendapat pahala yang maksimum bagi setiap amal kebaikan kita. Sebelum kita memasuki pengajian kita pada pagi ini, saya ingin berkongsi satu doa zikir yang mana ianya sangat bermanfaat kepada kita, terutamanya dalam kita menghadapi kehidupan seharian kita, di mana kehidupan seharian kita ini tidak akan terlepas daripada kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ujian itu ujian berbentuk nikmat kebaikan, kesenangan, ataupun kesulitan, bencana, ujian dan seumpamanya. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi, kana daripada Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Pernah dengar doa tu ataupun hadis zikir itu? Biasa kita dengar. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan kita. Di mana Nabi sallallahu, sebagaimana hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi kesulitan, kesusahan, baginda akan berkata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Jadi kalau kita diuji dengan ujian ataupun apa-apa kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita, ulangilah sentiasa menyebut zikir ini dan juga doa ini. Apa maksudnya? Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup, yang sentiasa hidup. Ya qayyum, daripada qaimu, yang berdiri dengan sendiri, yang tidak memerlukan kuasa lain untuk Allah Subhanahu Wa Taala berdiri dan melakukan tugasnya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, aku bermohon pertolongan, bantuan. Jadi kalau kita ada masalah, perbanyakkanlah menyebut zikir ini. Dan ia mujarrab. Apa maksud mujarrab?
Mujarrab mustajab dan juga telah terbukti. Mujarrab dalam bahasa Arab maknanya jarraba ni kita uji. Mujarrabun telah teruji, telah terbukti. Telah terbukti. Maknanya kepada diri saya sendiri pun telah terbukti. Kalau kita dalam kesusahan, kita ada masalah, ulang zikir ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, dengan penuh khusyuk, dengan kita fokus kepada maknanya, dengan penuh tadarruk, insya-Allah Allah SWT akan membantu kita dan menjauhi kita daripada ujiannya itu. Kita keluar daripada ujian itu, insya-Allah. Ya, itu yang terbaik. Kalau apa-apa kesulitan, kita niatlah, sebab kita yang lebih tahu kita punya ujian dan juga kesulitan itu. Jadi di samping kita zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, jadi kita niat apa kesulitan, apa yang kita minta Allah Subhanahu taala selesaikan masalah kita tu, jadi kita niat masalah kita itu. Kemudian ada soalan, sahkah solat fardu seseorang yang dalam keadaan sihat dan anggota tubuh badan sempurna mendirikan solat fardu dalam keadaan duduk tanpa keuzuran? Berdiri itu rukun. Maknanya kalau tidak mendatangi rukun solat, apa hukum solat itu? Batal. Pada situasi yang sama, seorang solat sunat, tahajud, qabliyah, ba'diyah, mana-mana solat sunat. Mana solat sunat, Nabi kata siapa yang solat sunat duduk, dia akan mendapat separuh daripada pahala. Maknanya dalam masalah solat sunat, berdiri hukumnya sunat, tidak rukun. Jadi kalau kita solat sunat, kita dalam keadaan duduk, kita mendapat separuh pahala. Itu beza dia. Kalau kita berdiri, mendapat pahala penuh. Jadi kalau kita yang kuat ni, kalau boleh kita ambil yang maksimum lah. Dalam situasi mana seseorang itu boleh mengqadakan solatnya? Mengqada solat ni adalah wajib. Ada pelbagai pandangan lah. Ada kata solat-solat yang lepas tu, yang kita waktu zaman jahiliah yang banyak yang tak terhitung tu, tak ada pandangan kata tak perlu qada, hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Tapi bagi saya lebih cenderung, lebih selesa kepada perlu qada. Kerana solat adalah wajib, makna ianya adalah hutang kita dengan Allah Subhanahu taala. Cumanya kadang-kadang kita duk rasa 30 tahun kita tinggal solat tu, aku ni sempat ke tak lagi untuk kita nak qada. Jadi kita buat apa yang terbaik yang kita boleh buat. Yang lain itu kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu taala, dan kita kena bersangka baik kepada Allah taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu taala mengampun dosa semua sekali. Yang penting kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Dalam masa yang sama kita qada mana-mana yang sempat. Kemudian qada ini dia tidak berwaktu. Kalau solat sunat lain ada waktu, dia panggil waktu tahrim, waktu tak boleh kita solat. Seperti kita kata selepas solat subuh sehingga matahari naik segala. Ataupun selepas solat asar contohnya. Kecuali solat yang bersebab lah, tahiyatul masjid ke, wuduk dan seumpamanya. Tapi bagi solat qada tidak ada waktu larangan. Lepas subuh pun boleh, selepas asar pun boleh, kerana dia adalah wajib. Qada bagi solat ni, qada dalam keadaan wajib dia adalah fauran, wajib secara bersegera. Bersegera. Seperti kita kata kita tertidur, kita tidur waktu sebelum masuk waktu asar. Tidur kita itu sehingga melepasi waktu asar, waktu maghrib baru terjaga, maknanya kita telah terlupa waktu solat asar. Jadi bilakah wajib qada itu? Fauran, segera. Bila kita bangun tu kita tahu kita ni terlepas, segera kita diwajibkan untuk qada. Begitu juga dengan qada yang lain.
niat bagi qada macam solat biasa. Contoh kita kata usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan. Kita kata adaan. Tapi kalau qada usalli fardal maghribi 3 rakaat qadaan. Qadaan. Ataupun kalau bahasa Melayunya tunai kerana Allah Taala, qada kerana Allah Taala. Itu beza dia. Tapi kena sebutlah qada tu, kena ada dalam kita punya niat qada itu. Dan ingatlah betapa besar, seberapa besar pun dosa kita, luas lagi pengampunan Allah. Itu kita kena tanam dalam hati kita. Duduk di mana sekalipun, buatlah sebelum ini kita terlupa ataupun kita melampaui batas oleh kerana iman kita berkurangan pada ketika itu, jadi kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita pun melakukan dosa. Kecil ke besar ke kita telah buat, kita kena tanam dalam hati kita, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampun semua dosa. Yang penting bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan juga kita kena ingat bahawa sebesar mana pun dosa-dosa hamba, luas lagi pengampunan Allah. Itu kita kena sentiasa letak dalam hati kita, keyakinan kita. Dan juga kita kena letak sepanjang hidup kita, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidak mati seseorang daripada kamu melainkan dia hendaklah bersangka baik dengan Allah Taala. Ar-raja, sentiasa mengharap pengampunan Allah SWT. Lebih-lebih lagi ketika kita di hujung usia ni, kita rasa kita tak sempat dah nak qada ke nak buat kebaikan yang banyak, kita kena bersangka baik dengan Allah Taala. Allah Maha Pengampun. Allah ampun dosa-dosa aku yang lepas. Wa ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah Taala bahawa Allah mengampun dosa kita, Allah bersama dengan sangkaan kita. Allah telah mengampun dosa kita. Itu betapa rahmatnya Allah SWT kepada hamba-Nya. Kemudian kita masuk pengajian kita pada pagi ini, sunat akad nikah. Bila akad nikah tu, akad nikah ini adalah satu akad yang sangat penting yang boleh membezakan hukum sebelum akad dan selepas akad. Kalau sebelum ni haram seseorang itu bersentuhan dengan mahramnya, dengan bukan mahramnya, selepas akad tidak haram lagi. Kalau sebelum ini hubungan lelaki perempuan tidak boleh, selepas akad boleh. Kalau sebelum ni tak boleh bersalam dengan ibu perempuan, selepas akad boleh bersalam, boleh bersentuhan dengan ibu mertuaku. Dah. Sunat akad nikah, dalam akad nikah tu dia adalah perkara-perkara yang disunatkan. Sebagaimana yang kita pelajari, sunat ni maknanya ma talabahu syari'u fi'lahu, dengan talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang dituntut oleh syarak melakukannya dengan tuntutan yang tidak tegas. Yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukannya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Itu sunat. Itu tarikh sunat. Maknanya kalau kita buat, kita akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Kita akan tinggi darajat kita. Makin banyak perkara sunat yang kita buat, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Sebab itu di dalam satu hadis, wa ma taqarraba abdun, ada hadis itu, sesiapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan selain daripada apa yang difardukan kepadaku, maka Allah akan lebih dekat dengan kita. Hatta saya lupa dia punya matan, nanti muhadarah akan datang saya akan bawa hadisnya. Jadi sunatnya yang pertama, khutbah nikah. Sebelum daripada akad nikah itu disunatkan khutbah. Jadi khutbah nikah ni bukan atas member, namun akad nikah naik atas member, ada tongkat semua sekali kan. Itu bukan macam tu. Khutbah nikah dalam majlis itu ada mukaddimah, kemudian ada ayat-ayat berkaitan dengan nikah. Jadi khutbah nikah ni sunat.
Kalau tidak ada khutbah, adakah akan mencacatkan akad nikah? Tidak mencacatkan akad nikah. Dan pernikahan pun sah. Hukumnya sunat saja, khutbah nikah. Dah. Jadi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali berlakunya akad nikah, baginda akan berkhutbah yang kita panggil sebagai khutbatul hajah. Pernah dengar? Khutbatul hajah. Jadi khutbatul hajah ini khutbah yang khusus dilakukan ataupun digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akad nikah. Innal hamdalillah, yang saya sebut, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. Sehingga akhir itu dipanggil khutbatul hajah. Ejaan dia kha ta khutbah, khutbatun, alif lam ha pedas, alif jim ta marbutah. Jadi dalam bahasa kita pun hajat juga, bahasa Arab hajah. Solatul hajah. Nah, solat hajat kita panggil hajat. Bahasa kita pun hajat juga. Nah, jadi sunat khutbatul hajah ini ada dibaca ketika akad nikah. Dia menjadi khutbah nikah. Nah. Jadi sunat khutbah nikah sebelum akad diadakan, khutbah disunatkan bagi pihak suami ataupun wakilnya. Jadi sebenarnya bukan tu imam yang baca, sunat. Nah, sepatutnya dibaca oleh calon tu sendiri. Dan juga wakil. Keluarga dia lah, ayah dia ke wakil-wakil. Biasanya dia wakilkan kepada juru nikah lah, pak imam lah supaya baca khutbah nikah tu. Nah, jadi sunat dalam khutbah nikah ni kita sebut perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan, tanggungjawab, dan kalau boleh tak panjang lah. Dan juga kalau boleh lah, tak perlu nak interview panjang-panjang kepada calon ni. Dia dah kadang gugup dan seumpamanya duk tanya pelik-pelik mani wajib ke apa, dia tahu dah adalah kursus haji dah belajar dah, tapi oleh kerana depan kursus haji pula dah. Maknanya tuan-tuan tidak tidur, saya tahu. Saya sengaja tadi. Jadi lupa dah saya nak sebut apa tadi. Saya nak sebut apa tadi? Dia tanya pelik-pelik kepada pengantin ni. Jadi perkara ini telah berlaku kepada kawan saya sebelum daripada kuat-kuasakan kursus pra-perkahwinan. Sebelum ni lagi dia imam di Kota Baru lah. Jadi dia tanya pelik-pelik. Dia tanya bukan pelik-pelik pun, tanya rukun fardu ain kepada calon lelaki ni. Jadi lelaki ni gugup tak boleh jawab, lalu dia tampar imam kawan saya tadi. Dia tampar. Nak akad nikah ni. Lepas tu kawan saya ni seorang lelaki yang sejati dah. Bila kena tampar, dia tampar balik. Baru adil ya. Nak poligami pun kena adil, nak berkelahi pun kena adil juga. Dia tampar balik. Jadi tak jadilah kahwin hari tu. Jadi kena berdamai balik, minta maaf, dia ni minta maaf, akad semula dah. Jadi selepas daripada tu peristiwa itu masuk surat khabar tu. Peristiwa tu imam kena tampar. Macam imam masjid negara kena tampar kat makmum. Sebab itu saya ada belajar juga jurus-jurus. Apa?
Apa tu? Oh, ingat nak tampar balik, bapak mentua rasa tampar balik. Nak batalkan apa? Boleh. Sebab sebelum berlaku perkahwinan ni, dia dalam tempoh pertunangan lah. Jadi dalam tempoh pertunangan ni, kedua-dua pihak ada hak untuk menarik diri. Dalam tempoh pertunangan, kedua-dua pihak ada hak untuk menarik balik hubungan. Itu yang pertama. Kemudian dalilnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud secara mauquf dan marfu'. Apa maksud kalau kita belajar ilmu hadis mauquf dan juga marfu'? Bila satu hadis, satu matan disandarkan kepada sahabat, mana kita kata qala Umar bin Khattab, lalu disebut matan tersebut, ini dia bagi mauquf. Kalau marfu' qala Rasulullah SAW, sebut hadis. Jadi setiap hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dipanggil hadis marfu'. Setiap satu ungkapan disandarkan kepada sahabat dipanggil mauquf. Jadi kalau daripada tabi'in terus kepada Rasulullah, itu dipanggil mursal. Jadi ini istilah-istilah dalam ilmu kita panggil ulumul hadis. Kita belajar khusus dalam ulumul hadis kalau ada masa lah. Secara mauquf, mana mauquf ni Abdullah bin Mas'ud yang berkata, marfu' ni dia sandarkan kepada Rasulullah. Apabila seseorang kamu ingin berkhutbah kerana sesuatu hajat seperti bernikah dan lain-lain, maka hendaklah dia berkata sehingga akhir hadis. Jadi hadis ini hadis panjang, dia sebutlah khutbatul hajah. Yang kedua, sunat ketika akad nikah apa dia? Mendoakan kebaikan untuk kedua-dua pengantin. Bila sahaja selesai akad nikah, sunat bagi yang hadir pergi mengucapkan tahniah kepadanya dengan berdoa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada nasyid ni. Dia buat doa ni ataupun Mahir Zain ada? Oi, hebat tahu semua. Mahir Zain ke? Yang saya tahu Ziana Zain saja. Oh, ada juga nama Mahir Zain ya? Anwar Zain pun saya tahu. Kemudian mendoakan barakallahu lakuma, semoga Allah memberkati kamu, wa baraka alaikuma, semoga Allah memberkati ke atas kamu, wa jama'a bainakuma fil khair, semoga Allah menghimpunkan di antara kamu dalam kebaikan. Ini doa sunat kita mendoakan ataupun kita mengucapkan tahniah dengan kita mengucapkan doa ini kepada pasangan. Itu yang kedua. Kemudian sunat yang ketiga adalah menghebahkan akad nikah dan melahirkan kegembiraan dengan memukul gendang. Sunat. Sebab itu orang Arab, dia main gendang, atau dia buat mulut ni. Pernah dengar tak? Dan juga kalau setengah-setengah negara tu, di Arab Badui, dia akan tembak rifle ke langit, ke sebelah atas. Dia naik kereta. Bila rombongan untuk pengantin tu, dia akan horn sepanjang jalan. Bising, bingit. Tapi sebenarnya sunat itu nak menzahirkan, nak menghebahkan bahawa seorang ini berkahwin. Sebab itu sunat menghebahkan perkahwinan. Kalau tidak dihebah, makruh. Tidak dihebahkan apa? Akan menimbul fitnah. Dia berjalan sekali ke, ni apa ni, kahwin ke belum ke kan? Begitu juga sekarang ini berlaku kahwin senyap-senyap, sembunyi-sembunyi ni. Pak Thailand ke apa kan ni, nak sembunyikan daripada yang pertama ke apa ke. Jadi makruh macam tu. Sepatutnya perkahwinan mesti diwar-warkan. Jadi dia nak war-warkan macam mana? Kalau dia war-warkan, maka tidur kat tangga lah dia. Tak boleh masuk rumah. Jadi dia pun sembunyi-sembunyi. Ini orang yang kahwin macam ni tidak gentleman. Kahwin sembunyi, nak poligami tapi senyap-senyap. Jadi nak poligami, bagi tahu betul-betul.
Dah, sayang, abang nak kahwin seorang lagi. Nah, tengok apa reaksi isteri anda. Sama ada parang ke ataupun lesung ke, itu tengok. Nah, jangan takut malaikat Allah. Dah, semangat. Tapi balik rumah, ya. Tak ada kaitan hidup ataupun yang mati. Okey, sunat menghebahkan akad perkahwinan, kemudian melahirkan kegembiraan dengan memukul gendang. Akad nikah sunat diberitahu kepada orang ramai supaya, dan apa tujuan kita mengadakan walimah? Salah satunya untuk hebahan. Kita membuat majlis perkahwinan tu, kenduri perkahwinan tu, salah satu tujuannya adalah kita nak menghebahkan perkahwinan kepada masyarakat setempat. Disunatkan memalu gendang, melagukan nasyid yang tidak melalaikanlah, sunat. Sunat. Macam mahizin ke apa, kita pasang. Ataupun ada kumpulan nasyid dijemput menasyid. Dengan makna nasyid yang mempunyai makna yang baik, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'linu hadzan nikah wadribu alaihi bil ghirbal. Hebahkanlah pernikahan ini dan palulah gendang bersempena. Ini sunat disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, palu gendang. Jadi kita mungkin palu kompan kan, kita kompan kelepuk-kelepuk kelepek-kelepek tu. Jadi sunat tu. Tu. Kelepuk-kelepuk kelepek-kelepek dah. Kelepuk-kelepek dia. Tu cara bunyi dia tu. Jadi sunat kita palu gendang, kompan dan seumpamanya. Faslu, ni hadis juga diriwayatkan oleh Tirmizi, faslu ma bainal harami wal halali ad-dufu was-sautu. Perbezaan ataupun pemisah di antara perkahwinan yang halal dan juga yang haram adalah gendang dan suara hiruk-pikuk. Biasanya kalau perbuatan haram ini sembunyi-sembunyian, tidak nak diketahui oleh orang ramai. Kalau orang ramai tahu, kita rasa malu, satu keaiban. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Satu perbuatan dosa itu yang kamu rasa tidak tenteram. Bila kamu buat, kamu rasa tak tenteram. Mungkin pada ketika itu kita rasa nikmat ke apa, tapi selepas itu kita akan tak tenteram. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu tak nak orang lain tahu. Itu dosa. Mana-mana dosa sekalipun secara sembunyi-sembunyi, tak nak orang lain tahu. Kalau orang tu dia buat dosa dan dia mewar-warkan dosanya, itu satu dosa lain pula. Walaupun dosa tu kecil, kalau kita mewar-warkan, bangga dengan dosa itu, menjadi dosa besar. Dia ada dosa lain pula. Kemudian a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf. Naklah kamu hebahkan perkahwinan dan jadikanlah buat akad itu, perkahwinan itu di masjid. Sunat buat di masjid. Sebab itu kalau di masjid wilayah pun kita ada dewan khusus, kita panggil dewan nikah untuk menikah. Jadi tujuan kita buat dewan nikah di luar daripada dewan solat ni supaya perempuan-perempuan yang tidak suci pun boleh masuk dalam tu, boleh duduk. Dan kita punya peraturan di masjid wilayah, kita tak bagilah, tak galakkan, dan kita tidak bagi perkahwinan di dewan solat. Kerana apa? Mungkin kita telah bagi tahu dah awak tak boleh masuk. Kadang-kadang kita mana tahu, boleh nak cek, saya nak cek awak ni dah suci ke tak suci, mana boleh, kita tak tahu kan. Jadi untuk kita panggil saddud zari'ah, kita nak sekat jalan tu, maka kita buat di luar daripada dewan solat. Tapi sunat buat di masjid, kerana masjid ni tempat perkumpulan dan juga senang untuk hebahan. Wadribu alaihi bid-dufuf, dan hendaklah palu gendang kerana perkahwinan itu. Sunat memalu gendang. Jadi kita juga disunatkan menzahirkan kegembiraan, keseronokan, berhibur dengan hiburan dan juga berakhlak dan jauh daripada dosa. Kalau boleh kita hindari perkara-perkara
mungkar dalam majlis perkahwinan. Kadang-kadang bersanding, tak tutup aurat, kemudian apa lagi, percampuran yang tidak ada kawalan di antara lelaki perempuan dalam majlis itu, menari-nari antara lelaki perempuan yang bukan mahram. Ini kena jauhi. Bahkan kalau ada unsur-unsur kemungkaran dan maksiat dalam satu majlis perkahwinan, kita tidak wajib menghadirinya. Hukum asal dalam bab menerima jemputan perkahwinan, hukum asalnya adalah wajib. Bagi yang tidak ada halangan, wajib baginya untuk hadir bila kita dijemput oleh tapi yang menjadi masalah sekarang ini yang timbul oleh kerana biasanya kita perkahwinan ni kita pilih cuti-cuti tertentu menyebabkan berlakunya banyak pertindihan dalam satu hari itu sampai 5-10 jemputan dalam satu hari. Satu hal lagi, kadang-kadang orang yang tidak berkemampuan dia menerima undangan yang banyak, dan undangan itu kalau kita kelaziman yang berlaku di Kelantan, kita boleh beza. Kalau kad yang sampai kepada kita, dia kata apa? Majlis kesyukuran. Kalau kad yang sampai tu ditulis walimatul ursi. Kalau yang pertama tu makan free, yang kedua itu berbayar. Jadi kalau di Kelantan lah, di Kuala Lumpur saya tak tahu dia punya urufnya ataupun adat macam mana. Tapi kalau di Kelantan, kalau majlis kesyukuran sempena perkahwinan, maka pergi makan free. Bawalah, nak bawa seramai mana kita punya keluarga, yang penting makan sampai habis. Percuma. Tapi kalau undangan perkahwinan, ditulis tajuk utama di atas tu, undangan perkahwinan, kena sediakan sampul surat. Bersalam pun berlapis, ada kaut sikit. Bila bersalam tu. Jadi sebenarnya kalau boleh kita nak buat, jangan ambil duit. Kalau kita tak mampu, kita buat sekadar yang kemampuan kita. Sebab kadang-kadang orang tak mampu. Kalau dapat 10 undangan, dan nak kena bayar semua sekali. Jadi kalau tak pergi, malu pula sebab semua kawan-kawan. Kalau pergi kan, aku tak makan pula, anak-anak macam mana. Jadi sebab salah macam tu. Jadi jangan menzalimi orang lain. Kemudian walau bagaimanapun nyanyian yang berbentuk melampau, membawa kepada maksiat, kejahatan, menceritakan atau menyifatkan kecantikan perempuan, membawa fitnah, membangkitkan hawa nafsu, semua itu adalah haram dalam majlis perkahwinan. Yang dibolehkan nasyid-nasyid yang memuji Allah SWT, memuji Nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tak ada masalah, zikir-zikir. Kemudian sunat juga dalam selepas ketika berlakunya akad nikah, membaca doa semasa melakukan persetubuhan. Sebab itu di antara suami isteri itulah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jangan bertukar dengan doa makan pula. Jadi depan-depan ramai pergi baca doa ni apa ni, buang tabiat ni kan. Jadi bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, jauhilah kami daripada syaitan. Wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan jauhilah syaitan daripada rezeki. Sekiranya dapat anak, kita mohon Allah jauhkan daripada syaitan. Jadi baca doa dulu, jangan gelojoh dah. Akad sama-sama baca doa dulu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu syaitanun abada." Nabi kata, sekiranya seorang lelaki itu bersama dengan isterinya dan dia berdoa dengan doa yang disebutkan di atas tadi, jika ditakdirkan ia mendapat anak hasil daripada hubungan itu, maka anak itu tidak akan dimudaratkan oleh mana-mana syaitan selama-lamanya. Habis itu anak-anak jadi jahat ni macam mana? Ni cam lah. Kita kata kamu ni, ibu bapa kamu masa dulu ni gelojoh ni kata ni. Sampai anak jadi macam ni, tak boleh nak. Jadi maknanya kena kita tengok cantik Islam sangat cantik Islam ni. Bermula daripada kita bangun tidur sehingga kita nak tidur balik penuh dengan doa.
Penuh dengan doa. Penuh dengan ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tu dia menjaga adab-adab ini, dia adalah seorang yang sentiasa dekat dengan Allah Taala, tak pernah luput Allah Taala pada lidahnya. Kenapa? Kita bangun daripada tidur ada doa. Kita nak buka baju masuk tandas ada doa buka baju. Masuk tandas ada doa masuk tandas. Keluar tandas ada doa pula. Nak pakai baju ada doa pula. Dah, nak solat pula ada doa. Kemudian nak keluar rumah ada doa. Dalam perjalanan ke masjid ada doa. Nak naik masjid ada doa. Solat. Dah, setiap perbuatan kita ada doa. Itu. Walaupun kita kata ia amalan yang remeh sangat doa ni. Tapi kalau kita menjaganya, ianya penyebab untuk menyebabkan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna lidah kita ni sentiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dia kata, "Inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi fi hayati." Wahai Rasulullah, syariat Islam ni benda-benda yang wajib, yang fardu ni aku dah buat. Bagi nasihat kepada aku apa amalan yang aku akan berpegang dengannya sepanjang hidupku. Nabi kata apa? La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Hendaklah sentiasa lidah kamu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita duduk saja-saja, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun la ilaha illallah la ilaha, ataupun subhanallah wa bihamdi, ataupun la haula wa la quwwata illa billah, ataupun hasbunallahu wa ni'mal wakil, ataupun apa lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ataupun apa, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Lidah kita hendaklah sentiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sunat juga apa dia? Yang kelima, iaitulah yang saya sebutkan tadi, walimatul ursi, iaitulah kenduri kahwin, walimah. Jadi walimah ni hukumnya adalah sunat. Kalau tak buat pun tak apa, tidak mendatangkan dosa, kerana hukumnya adalah sunat. Kemudian dia kata kita akan bincang secara terperinci di bawah tu, walimatul ursi. Maksud walimah al-walmu dalam bahasa Arab hukum, kalimah asalnya al-walmu tu apa dia? Perjumpaan. Jadi walimah, kalau kita nak sesuaikan, serasikan dengan majlis perkahwinan, waktu maknanya orang berjumpa, sama ada berjumpa dengan sanak saudara dengan sebab perkumpulan itu, ataupun nak berjumpa dengan pengantin dan seumpamanya. Jadi sebenarnya perkahwinan ni dalam situasi kehidupan kita hari ini kebiasaannya majlis perkahwinan ni majlis untuk mempertautkan kembali ahli keluarga. Kadang-kadang kita ni bila dah berumah tangga semua sekali, yang Abang Long duduk kat Johor Bahru dah, Angah pula duduk di Perlis dah, kemudian Acik pula duduk di Pahang seorang. Jadi waktu macam ni lah nak berkumpul balik, nak jumpa sanak saudara yang lama-lama tu datang jumpa balik. Jadi berjumpa, walimah ni asalnya. Jadi maksud bila disebut yang difahami dalam ilmu fiqh apa dia walimah, iaitulah maksud makanan yang dihidangkan ketika kenduri kahwin. Nah, walimah tu maksud makanan yang dihidangkan ketika kenduri kahwin, ataupun semua makanan yang dibuat untuk memanggil orang untuk ataupun untuk selainnya, sama ada tujuan perkahwinan ataupun tujuan lain, disebut dalam bahasa Arab walimah. Tapi bila disebut dalam bab fiqh ini, dalam bab perkahwinan ni, bila disebut walimah maka dia akan dituju kepada majlis perkahwinan lah, majlis perkahwinan dengan sebab berlakunya akad nikah. Jadi sunat hukumnya, walimatul ursi ni hukumnya sunat. Jadi hukum walimatul ursi ni sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat dituntut. Dia beza dengan sunat biasa dengan sunnatun muakkadatun. Sunat muakkadah ni dah, kalau kita kata sunat wajib, dia duduk tengah-tengah dekat kepada wajib dah. Sangat-sangat dituntut. Maknanya kalau sesuatu sunat muakkadah tu, kalau pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tak pernah tinggal. Ini menunjukkan ianya sunat muakkadah. Seperti kita kata solat sunat rawatib, sunat muakkadah dah. Nabi tak pernah tinggal kecuali musafir, kecuali sakit sahaja.
Kalau dalam keadaan yang biasa, Nabi tidak akan tinggal. Itu kita panggil solat sunat, hukum sunat muakkadah. Dah. Jadi hukumnya sunat muakkadah kerana ia sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi menyebutnya dan Nabi sendiri melakukan, mempraktikkan walimah. Mana setiap kali Nabi berkahwin, Nabi akan mengadakan walimatul ursi. Sebagai contoh, Nabi berkahwin dengan sempena perkahwinan dengan seorang isteri, salah seorang isterinya 2 cupak bali, disebut dalam hadis Bukhari, 2 cupak bali, maknanya mengikut kemampuan. Nah, yang penting ada jamuan tu. Nabi mengadakan walimah sempena perkahwinan dengan Safiyah bin Huyai, anak kepada Yahudi, seorang Yahudi di Madinah, Huyai ni. Jadi Safiyah ni sejenis makanan yang dibuat daripada tepung, gandum dan bali dan kurma. Begitu juga ketika baginda berkahwin dengan Zainab binti Jahash dengan roti dan juga daging. Baginda menyebut kepada Abdul Rahman bin Auf ketika Abdul Rahman berkahwin, baginda sebut apa? Aulin walau bisyatin. Hendaklah kamu mengadakan walimah ataupun kenduri walaupun dengan seekor kambing. Jadi qada walimah ni, qada ni maknanya berapa besar majlis perkahwinan tu kita nak buat, sederhana ke, kecil-kecilan ke, besar-besaran ke. Jadi qada dia macam mana? Qadanya minimum bagi orang kaya. Orang kaya ni orang yang hartanya melebihi keperluan, itu kaya lah. Jadi bagi orang kaya minimumnya seekor kambing. Seekor kambing. Biasa kalau di kampung lembu lah, seekor lembu, dua ekor lembu. Jadi lembu ni kalau kita boleh agak lah, kalau nak jemput 1000 orang mungkin lembu, kalau 2000 mungkin 2 ekor lembu. Jadi tidak ada qada maksimum tidak ada di hotel mewah ke dan seumpamanya. Tapi kita kena ingat, kalaulah majlis perkahwinan itu khusus jemputannya adalah orang-orang kaya, kita tidak wajib untuk menghadirinya. Mesti bercampur, kaya miskin mesti ada dalam majlis tu. Jadi kalau kita kata majlis di hotel 5 bintang, dalam kepala kita ada tak orang miskin pergi? Kalau jemput mesti tak tahu dia nak pergi pun rasa malu. Contohnya. Tapi kalau jemput juga alhamdulillah lah. Kalau tidak jemput tak wajib pergi, tak wajib pergi. Kalau semua majlis tu dijemput hanya orang kaya saja yang standard VVIP ke apa, jadi hukumnya bagi kita nak hadir itu tidak wajib. Kalau pergi itu sunat saja. Jadi qada tadi maknanya tidak ada qada maksimum dalam mengadakan walimah, berapa banyak pun tak ada masalah. Bagi orang miskin qadanya mengikut kemampuan. Kalau boleh 1 dulan, 1 dulan, 2 dulan, 2 dulan, mengikut kemampuan dia. Yang penting nak ambil sunat muakkadah tu. Maknanya bila berlaku akad mesti sunat untuk kita mengadakan majlis walimah, kenduri sempena dengan perkahwinan. Mengikut kemampuan. Waktu walimah pula, bilakah waktu walimah itu? Waktu kenduri dia muasa', luas. Tidak ada spesifik, tidak ada terbatas. Maknanya sama ada sebelum berlaku hubungan suami isteri ke, ataupun selepas tu, ataupun 2 bulan selepas itu ke, tidak ada penetapan. Ianya berlaku dari berlakunya akad, selepas saja akad sehinggalah selepas pertubuhan. Selepas pertubuhan ni maknanya tak kira lah sebulan ke 2 bulan. Sebab itu sekarang ni kita panggil apa? Reception dah. Reception ke apa dia panggil? Reception. Dia panggil bukan yang akad tu, mungkin akad tu dia ada lah makan-makan sikit. Ni kemudian ni walimatul urus ni, reception ni. Nak sebut pun berbalik lidah saya ni. Lepas tu tidak ada setengah orang tu dia buat seminggu, lepas tu 2 minggu, sebulan pun ada. Zaman-zaman Covid ini kadang-kadang setahun pun ada dah baru buat. Tak boleh nak buat ramai-ramai ke. Jadi walau bagaimanapun dia kata waktu yang paling baik adalah selepas persetubuhan.
Kerana apa? Kerana Nabi SAW tidak buat walimah melainkan selepas berlakunya hubungan suami isteri. Itulah. Ini kerana Nabi SAW mengadakan walimah untuk perkahwinannya dengan isteri-isteri baginda selepas berlaku hubungan suami isteri. Itulah. Jadi semua sekali bila Nabi kahwin, Nabi tidak mengadakan walimah melainkan selepas berlakunya hubungan suami isteri. Kemudian hikmah di sebalik walimah. Yang pertama, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. Satu kesyukuran. Ibu bapa pun syukur kerana anak telah kahwin. Mana tanggungjawabnya lepas. Kalau dia ada anak perempuan, maknanya kalau sebelum ini tanggungjawab untuk sama ada mendidik, menjaga kehormatannya adalah terletak pada bahu ibu bapa. Selepas saja berkahwin, syukur maknanya ada orang yang bertanggungjawab untuk menjaga anaknya. Ya. Jadi kedua-dua pihak, yang lelaki pun syukur kalau sebelum ni dia bujang. Selepas ini ada orang tolong gosok baju dia, dah tolong masakkan dia, tolong suap makan pun suap, dah. Tu. Sweet, sangat sweet. Makan pun bersuap, macam tak boleh makan sendiri. Baguslah tu. Bagus. Kemudian apa tu? Satu rasa syukur. Yang kedua, boleh berjumpa tadilah. Kita panggil apa? Kalau majlis alumni ni dipanggil apa? Jumpa semula ni? Reunion. Reunion. Ni bagi reunion bagi ahli keluarga lah. Boleh berjumpa, bertanya khabar sahabat anda yang lama-lama, yang lama tak jumpa, boleh berjumpa kembali. Tapi kalau reunion bagi sekolah-sekolah ni bahaya. Sebelum ni tak ada nombor telefon, ada nombor telefon, ambil. Tiba-tiba tahu yang kawan perempuan dia tu kekasih dia waktu tadika dulu. Jumpa balik waktu tadika tu, bekasih tu jumpa balik, dia tahu janda pula, ambil nombor telefon. Jadi bahaya, membahayakan kesihatan. Kemudian syarat wajib. Tadi hikmah tadi. Berhimpun, berjumpa, kemudian perhimpunan ini akan mengerat hubungan kasih sayang dan juga persaudaraan. Begitu juga untuk yang penting juga untuk hebahan. Majlis kenduri ini adalah tujuan utamanya adalah, antara salah satu tujuan utama adalah untuk hebahan. Bila dibuat secara besar-besaran, maka seluruh kampung pun tahu, ini majlis ada perkahwinan. Dengar bunyi gendang, kompang, berlaku, si fulan telah berkahwin. Mana semua orang dalam kampung itu, masyarakat ataupun taman tahu bahawa dia ini berkahwin. Jadi tidak berlaku fitnah lagi lah selepas itu. Kalau dua orang ni berdua-duaan ke dan jumpa berpegangan tangan ke dan seumpamanya, tidak menjadi fitnah lagi. Jadi hukum menghadiri majlis walimah ini, hukum asalnya adalah fardu ainin. Apa maksud fardu ainin? Wajib ain, wajib terhadap individu tu. Individu yang dijemput tu wajib menghadirinya. Itu hukum asal. Kemudian dia ada perincian-perincian, bila wajib, bila sunat, bila tak apa haram pergi. Dia ada hukum-hukum sampingan tu lah. Tapi hukum asalnya adalah fardu ainin. Fardu ain. Berdasarkan kepada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ini fi'il amar ni. Apabila seorang daripada kamu dijemput ke majlis perkahwinan kenduri, maka hendaklah dia hadir. Ini kita panggil fi'lul amri. Al-amru yufidul wujub dalam usul fiqh. Setiap perbuatan suruh menunjukkan kepada hukum wajib. Jadi falyatiha, hendaklah dia menghadirinya. Di sini perbuatan suruh maknanya perintah Nabi SAW, wajib hadir. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Sesiapa yang tidak menyahut jemputan kahwin, tidak hadir, maka dia telah mengingkari perintah Allah dan Rasul. Dia telah mengingkari perintah Allah dan Rasul, maka hukumnya berdosa. Mengingkari perintah Allah dan Rasul, hukumnya berdosa. Jadi orang yang tidak menghadiri jemputan kahwin ini hukumnya berdosa.
Kalau kita ada alasan yang munasabah, tak ada masalah, dimaafkan. Hukumnya wajib asal tapi dimaafkan. Kadang-kadang yang saya sebut tadilah, contohnya biasanya orang buat cuti perayaan. Jadi bila cuti raya ni tuan-tuan, kalau di Kelantan, semua orang 1 juta balik ke Kelantan. Nah, jalan-jalan di Kelantan tu jam. Jadi kita ada 5 jemputan nak pergi satu bersusun jalan. Jadi kita pun hantar SMS ke WhatsApp kepada dia, minta maaf tak sempat. Mana kita maklumkan kepadanya, oleh kerana jam, banyak jemputan, jadi kita maklum kepadanya, dimaafkan. Mana tidak terpakailah hukum berdosa tu, kita maklumkan kepadanya. Jadi yang pertama sekali tadi, kemudian syarat wajib pula. Syarat wajib menghadiri walimah. Bila ianya menjadi wajib dan bila ianya menjadi haram kita pergi, bila ia menjadi sunat pergi dah. Yang pertama, kalaulah walimah itu dikhususkan kepada orang-orang kaya sahaja, jadi kita tidak wajib pergi. Maknanya tidak berdosa kalau kita tidak pergi. Itu maksudnya. Nah, kalau sebab kita tahu, oh ini majlis VVIP saja, tak jemput orang biasa-biasa macam kita ni tak dijemput. Tapi kita ni terlepas macam mana terjemput dah. Kita ni biasa-biasa saja. Nah, jadi kita tahu jemputan yang lain itu semua VIP, maka tidak wajib kita hadir. Kalau pergi boleh sunat, kalau kita pergi hukumnya sunat, tapi tak wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul masakin faman lam ya'ti ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah kenduri yang dijemput hanya orang kaya saja dengan meninggalkan orang-orang miskin. Maknanya dia membeza-bezakan status manusia. Sedangkan manusia di sisi Allah SWT sama saja. Tak ada beza orang kaya dengan orang miskin, satu bangsa dengan bangsa yang lain, warna kulit dan seumpamanya, melainkan inna akramakum indallahi atqakum. Itu neraca yang menjadi ukuran Allah SWT adalah ketakwaan, bukan pada status kehidupan dia. Jadi kalau sedemikianlah berlakunya, iaitulah jemputan bagi orang kaya saja, Nabi kata seburuk-buruk makanan, maknanya tidak wajib kita hadir. Siapa yang tidak menghadiri jemputan, hukumnya dia akan menderhaka kepada Allah. Ni hadis tadilah, potongan daripada hadis tadi. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang jemput itu orang Islam, maka wajib kita pergi. Kalau yang orang yang menjemput kita itu walimah bukan Islam, hukumnya tidak wajib, sunat saja kita pergi. Dah. Orang bukan Islam jemput kita ke majlis perkahwinan, dah. Tidak wajib. Begitu juga orang yang dijemput, jika tidak kita tidak wajib menghadiri walimah. Jadi mana salah satu sama Islam dengan tidak Islam ni, yang dijemput ke ataupun yang menjemput ke, jadi tidak wajib untuk hadir. Hendaklah jemputan pada hari pertama jika walimahnya diadakan lebih daripada sehari. Jadi kalau kita kata perkahwinan, majlis perkahwinan itu 5 hari berturut-turut, dia buat kerana gembira sangat ni, nak kahwin dulu, banyak halangan, umur 40 tahun baru boleh kahwin, sangat gembira. Jadi seminggu kita buat majlis keraian. Jadi kalau buat lebih daripada sehari, yang wajib hari pertama saja. Kita dijemput ke 3 hari contohnya, hari pertama saja menjadi wajib, kemudian hari kedua sunat, dan hari ketiga makruh kita pergi. Nah, hukumnya. Jadi yang wajibnya hanya hari pertama. Hari yang kedua kalau kita nak gagah lagi, kebetulan kat dapur kita pun tak berasap, kita pun pergilah. Dah. Jadi hari ketiga tu makruh dah. Makruh. Jadi ta'amu awwali yaumin haqqun, haqqun ni wajib. Wa ta'amu yaumits tsani sunnatun, hari kedua sunat. Wa ta'amu yaumits tsalis sum'ah, hari yang ketiga tu sum'ah, nak menunjuk-nunjuk dah. Orang yang buat berturut-turut ni 3 hari ke atas ni, seolah-olah nak menunjuk-nunjuk ni dia ada banyak duit ke, dia ni kaya, boleh buat kenduri sampai seminggu dah. Jadi makruh kita pergi.
Man samma'a samma'allahu bi. Siapa nak menunjuk-nunjuk, Allah tunjuk-tunjukkannya hina-hinanya di hadapan orang ramai pada hari akhirat kelak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walimatu fil yaumil awwali haqqun wa fis tsani ma'rufun wa fis tsalisi riya'un wa sum'ah. Walimah itu pada hari pertama wajib, hari kedua ma'ruf, satu baik dah, kebajikan, tapi hari yang ketiga itu ria'an, nak menyombong dah, nak riak, nak nunjuk-nunjuk, wa sum'atan, nak menunjuk-nunjuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, jemputan dilakukan untuk menambahkan kasih sayang dan mengeratkan hubungan. Jika jemputan dilakukan kerana takut kepadanya. Jadi kalau disebabkan jemputan itu kita ni orang bos dia, jadi dia takut, kat pejabat selalu kena bully, jadi aku jemput ni atas dasar takut pada dia. Jadi kita tahu dia jemput kita ni sebab kalau kita tahu dia kahwinkan anak dia tak jemput kita, kita akan bully dia kat pejabat. Dia pun jemput lah, jadi tak wajib kalau tapi kalau dah mengeratkan hubungan, silaturahim, kerana kasih sayang, mempertahukan hubungan, itu wajib, wajib hadir. Itu yang keempat. Yang kelima, tuan punya walimah itu bukan seorang yang zalim, bukan seorang yang jahat, bukan seorang yang memiliki harta haram. Maknanya kita tahu dah dia ni memang apa tu, peniaga dadah lah, pengedar dadah. Kaya dengan sebab dadah. Jadi kita tahu dah masyhur di kalangan dia buat perkahwinan, jadi kita tidak wajib pergi kerana kita tahu mungkin dia guna sumber yang haram untuk walimah tersebut. Jadi tak wajib pergi. Kalau orang zalim, jahat, orang yang memiliki harta haram. Begitu juga yang keenam, dalam majlis itu tidak ada perkara-perkara mungkar seperti menyediakan arak, pergaulan bebas lelaki perempuan, gambar manusia, ada patung dan seumpamanya, benda-benda yang maksiat, kemungkaran, maka tidak wajib pergi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yaq'udna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk sama sekali di hidangan yang diedarkan dalam hidangan itu ada arak. Jadi jangan kita sertai. Begitu juga kalau tempat-tempat kedai-kedai yang ada arak, kalau boleh kita hindar, kita hindar. Kedai-kedai walaupun kita nak beli tu benda yang halal dah, 7-Eleven ke contohnya kan. Kalau kita tahu ada kedai yang dekat berdekatan, kedai ni tak ada arak, kedai ni ada arak, lebih baik kita pergi kedai yang tidak ada arak. Kalau kita pergi situ sikit banyak, walaupun kita tak berdosa, sebab kita nak beli benda lain dah, tapi lebih baik kita menghindari. Tapi jika kehadirannya boleh menghapuskan kemungkaran, jadi dia ni orang yang terhormat dah. Jadi kalau dia pergi, tuang punya walimah tu, kenduri tu, dia malu mata kepada tok guru ni, jadi dia buang semua arak, nyanyi-nyanyi dihentikan, boleh mencegah kemungkaran, wajib dia pergi. Dengan sebab dia pergi tu kemungkaran dapat dicegah, maka wajib dia pergi. Pada ketika kalau dia tahulah, awal-awal dia tahu macam tu. Kemudian memakan makanan walimah, adakah wajib kita pergi? Wajib tu kita hadir saja semata-mata ke, ataupun wajib hadir dan wajib makan? Nanti kita tengok wajib apa yang wajib. Dia kata menghadiri walimah tidak wajib memakan makanan walimah itu. Jadi kalau kita berpuasa, setengah orang tu dia kata dia puasa sunat. Jadi bila dia pergi ke orang Jawa, dia kena berbuka lah. Tak semestinya berbuka. Kalau kita puasa sunat, orang jemput kita ke walimah, kita pergi, tak mesti kita berbuka. Pergi kita maklum pada dia, saya puasa hari ni. Jadi datang tu kerana meraihkan jemputan tersebut. Tetapi jika tidak mahu makan, bolehlah dia meninggalkan makanan tersebut, tak ada masalah. Idza du'iya ahadukum ila ta'am falyujib fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak. Apabila seorang kamu dijemput untuk menikmati makanan, maka hendaklah dia pergi. Jika ingin makan, makanlah. Kalau tak ingin makan, maka tinggal. Begitu juga kita dalam seharian kita. Kalau kita disediakan makanan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah mencemuh makanan. Jadi kita jangan mencemuh. Kalau pasangan kita buat apa, buat bubur ke, buat tom yam yang tak jadi tom yam,
ataupun buat gulai yang cair ke apa, tak cukup garam ke apa, jangan menyindir pula. Dah terlebih manis ke, kenapa lori gula terbalik ke apa. Dah. Jadi kita menyindir. Jangan menyindir. Maknanya kalau kita rasa ada selera, kita makan. Dah. Kalau tak ada selera, makan sikit. Tunjuk ambil hati dah, makan sikit. Dah. Ada setengah tu dia nak ambil hati isteri dia dah. Isteri dia paling kat lain, dia buang kat tong sampah. Mana dia makan. Tak apa, itu kita panggil mengambil hati. Jadi dalam hubungan suami isteri ni kena ada ambil hati tu. Kita pandai melayan dia dengan baik. Dan itu perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu gauli isteri kamu itu, pasangan kamu itu dengan cara yang baik. Jangan berbalah, jangan apa. Kalau berbalah pun sekejap saja, tak lebih daripada 3 hari. Orang yang paling baik adalah orang yang memulakan percakapan. Kita kena jadi yang terbaik. Kalau kita berbalah dengan pasangan, biar kita pilih jadi orang yang terbaik. Kita yang memulakan untuk berbaik semula. Jadi dalam hubungan suami isteri ni mesti ada. Mesti ada lah. Ibarat pepatah tu, lidah lagi kan tergigit. Ini kan pula suami isteri kan, yang hidup duk tengok muka dia daripada pagi sampai malam, mesti ada benda-benda yang tak puas hati. Jadi sebenarnya kekurangan-kekurangan itu adalah pelengkap. Jangan kita tengok kurang tu. Kita tengok sebagai pelengkap. Kalau dia kurang situ, mungkin kita lebih, kita melengkapkan. Kalau kita kekurangan situ, dia lebih pelengkap. Sebab itu kita tengok dalam pasangan tu, Allah jadikan, Masya Allah dah, Allah jadikan tak sama karakter suami isteri kan. Kalau isteri yang banyak cakap, suami ni kurang cakap. Kalau isteri gemuk, suami kurus kan, contoh kan. Kalau gemuk contoh, tiada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Yang penting menghargai pasangan masing-masing. Saya rasa sebab kini ada pihak UIA nak ada sedikit nak untuk taklimat sedikit sehingga pukul 12. Tak tahu dah sampai ke belum? Mana Ustaz Amizan ada? Beli air? Kalau dia datang, kalau UIA sampai bagi tahu ni kita sambung sehingga dia sampai lah. Mana tadi? Banyak celoteh ni lupa pula. Mana ni? Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftira falyat'am. Apabila kamu dijemput, salah seorang daripada kamu dijemput kepada majlis walimah, hendaklah wajib dia menghadirinya. Kalau dia berpuasa, dia datang dan dia doa. Mana-mana kita datang dan doa keberkatan kepada tuang punya kenduri. Wa in kana muftira, kalau dia tak puasa, falyat'am, maka dia makan banyak ke sikit itu bergantung untuk pulang. Yang penting makan. Kemudian orang yang menghadiri walimah disunatkan makan makanan yang dihidangkan kepadanya, dan dia hanya dibenarkan makan, bukan bawa pulang. Ini ada setengah tabiat tak baik ni. Pergi mana-mana majlis apa tu perkahwinan ke, majlis makan mana-mana tak apa tengok kiri kanan masuk. Ini satu sifat yang tidak baiklah. Melainkan kalau tuan walimah tu kata lebih, okey, ambil boleh makan. Kalau dia izinkan tak apa. Ataupun mentah-mentahlah kenduri itu buat di masjid. Masjid ini tempat ramai ni, tempat bukan milik siapa-siapa ni. Jadi pergi ambil tak boleh, kecuali kalau pengurusan masjid tu kata ini dah lebih semua jemaah dah makan. Ni semua jemaah lain tak makan, tak turun lagi, dia dah makan awal-awal dah bubur dah. Tak boleh macam tu. Dia kena selesai semua sekali. Caterer pun dah nak simpan dah lebih banyak, tu baru boleh ambil. Jadi kalau kita dijemput tu, wajibnya kita makan. Kita makan tu saja. Yang nak ambil, nak simpan, nak bawa balik tu tak boleh. Itu haram. Dia boleh mengambil makanan untuk dibawa pulang, misalnya jika tuang punya tu membenarkannya.
Kemudian dihalalkan mencampakkan benda-benda manis dan juga sebagai kurma, kacang. Ada setengah-setengah adat di negara, dia campakkan manisan untuk menzahirkan kegembiraan. Jadi boleh, tak ada masalah, kerana ini kita nak meraihkan raja sehari. Dia raja hari tu. Ada saya hadiri satu, saya sebagai juru nikah lah, hadir satu majlis di tak jauh daripada Masjid Wilayah. Pengantin lelaki bila sampai tu, terus dia masuk tanpa dia buka kasut. Dia naik ke atas rumah, berjalan dengan kasut-kasutnya. Lepas tu duduk di tempat untuk akad nikah tu. Jadi saya pun tengok semua orang lain semua tak pakai, dia seorang yang pakai kasut naik. Jadi tak apalah, dia adalah raja sehari. Hari tu dia anak punya. Hari itu adalah enta punya. Tak apa, enta buatlah apa yang enta nak buat. Sebab dia raja sehari. Jadi dia naik betul, pakai kasut, pakai yang semak lah. Jadi tak apa, itu dia raja sehari. Kalau hari biasa kalau buat macam tu biadab sangat dah. Belum sampai lagi? Macam mana? Tak boleh. Dia kena ikut jemputan. Kalau jemputan itu khusus kepada pasangan, tak boleh bawa anak, tak boleh bawa saudara mara. Jadi mengikut kepada syarat jemputan tersebut. Ada lagi pertanyaan? Mana Ustaz Mizan? Tak ada? Ada? Belum? Okey, belum, kita sambung. Nanti kalau itu bagi tahu Okey, pembahagian giliran bermalam. Ini bagi kes poligami lah. Yang memiliki isteri lebih daripada satu dan tidak melebihi 4. Maksud al-qasmu. Apa maksud al-qasmu? Dari sudut bahasa, al-qasmu itu terbitan daripada kata kerja qasama yaksimu. Al-qasmu, qasman. Qasama yaksimu qasman. Jadi maksudnya membahagi qasama. Qasama dia dalam bahasa Arab ni, qaf sin mim ni dia boleh jadi banyak makna. Kalau qasamun, qasam ni sumpah. Jadi al-qasmu pembahagian. Dalam bahasa Arab walaupun berubah baris, hurufnya sama, tapi berubah baris, dia memberi perubahan juga kepada makna. Begitu juga dalam bahasa Arab ni sangat unik. Daripada akar yang sama tapi berlaku pertambahan. Dia juga pertambahan huruf, dia juga akan memberi makna kepada pertambahan makna. Contoh kita kata Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Daripada Rahimah, dua-dua daripada kata akar yang sama daripada Rahimah. Kalau Ar-Rahim berapa pertambahan daripada Rahimah? Ar-Rahim tambah ya saja juga, satu. Betul? Faham ke tak ni? Ar-Rahim kan daripada Rahimah, daripada akar 3 ra ha mim tu dia tambah ya, jadi Ar-Rahim. Satu saja tambah. Ar-Rahman tambah berapa? 2. Alif dengan nun, ya. Kaedah dalam bahasa Arab, ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Pertambahan dari sudut struktur binaan kalimah memberi maksud kepada pertambahan makna. Jadi kalau kita Ar-Rahim, Rahim ni Allah penyayang. Allah hanya penyayang kepada orang mukmin saja di negeri akhirat kelak. Allah tak ada sifat rahmat kepada orang kafir. Orang kafir ke neraka lah kamu. Tapi Ar-Rahman, kenapa? Maknanya sedikit luas. Allah
pemurah sama ada kepada orang mukmin juga pemurah kepada orang kafir. Siapa-siapa yang berusaha Allah bagi. Allah tak tengok kamu ni mukmin ke tidak mukmin. Allah bagi. Itu maksudnya lebih luas. Kalau Ar-Rahim hanya untuk orang mukmin saja. Allah sayang hanya orang mukmin saja. Itu bahasa Arab sangat unik kalau kita memahami dan kita belajar. Kemudian dari sudut istilah Al-Qasmu pula bermaksud apa dia Al-Qasmu? Sesiapa yang mempunyai lebih daripada isteri dan bermalam di rumah salah seorang daripada mereka, maka dia mesti di sini wajib bermalam di rumah isteri-isterinya yang lain juga. Jadi Al-Qasmu di sini pembahagian dari sudut bermalam. Al-Qasmu ni kalau dalam bab an-nikah maknanya pembahagian bermalam di antara isteri-isteri sekiranya berlakunya poligami. Nah. Okey ya. Saya oleh kerana Ustazah Doktor pun telah bersama dengan kita, jadi insya-Allah kita sambung besok pagi, iaitu Al-Qasmu, pembahagian bermalam. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Qasmu dalam isu berpoligami? Adakah dia wajib, adakah kena adil dan seumpamanya? Kita akan tengok pada besok pagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Minta bersabar, kita jemput kepada doktor untuk sama-sama. Bismillah.